Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pecinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada Saluran Gemit Gemanur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemanur Iman yang berada di kawasan tengah, utara, selatan dan selatan tanah air. Kuliah asal kita ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Qalbun Salim, Penawar Bagi Hati, adaptasi karya Syekh Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili yang ditulis semula oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jol. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dihormati sahut takbiran Gemanur Iman yang dimuliakan sahibul fadilah, tuan imam, para alim ulama dan juga ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah dan izinnya dapat lagi kita bersama pada petang ini dalam bicara kita berkaitan dengan kitab Qalbun Salim, iaitu penawar bagi hati, syarah bagi penawar bagi hati kitab Qalbun Salim. InsyaAllah tuan dikasih oleh Allah Ta'ala, kita buka muka surat 251, betul?
Betul, Ustaz. Betul. Baik. Disebutkan dalam kitab ini dunia tempat beramal untuk akhirat. Ketahuilah, walaupun dunia dicela, ia juga adalah kebun untuk akhirat. Faham? Padahal di sini dunia ni memang kita kata hina, cela, penjaga bagi orang mukmin. Sebab kita terikat dengan banyak ikatan. Terikat dengan banyak perkara. Antaranya hukum, perkara yang disebutkan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hari ni tuan-tuan, dunia jangan kita tak ambil, tapi ambil untuk senangkan akhirat. Sebab tu, walaupun dunia dicela, kata pengarang, ia juga adalah kebun untuk akhirat. Kau akan mendapat hasilnya di akhirat terhadap semua amal kebaikan yang engkau lakukan di dunia. Maknanya, dunia ni tempat kita menuai, membaca hasilnya di hari akhirat kelak. Dunia juga adalah tempat untuk menyediakan bekalan untuk perjalanan yang sangat panjang atau perjalanan ke negeri akhirat yang kekal sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, dan buatlah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Pada pengamatan ataupun pada kalimah ini menunjukkan pada kita, pada ayat ini, bahawasanya dunia juga adalah tempat menyediakan bekalan untuk perjalanan yang sangat panjang. Betul. Sebab kalau kita melihat kepada mereka-mereka yang telah pergi sebelum kita, mereka tu lebih lama hidupnya di alam barzah berbanding hidup mereka di dunia. Kitaran hidup kita 60 ke 70 tahun. Itu kalau sampai. Kalau tak sampai paling bawah pun 60 ke bawah. Nak 60 ke bawah tu mungkin ada 30 lebih. Dan majoriti yang meninggal pada hari ini usianya teramat-amat muda. Muda tu 40 lebih, 45. Maka perjalanan yang sangat panjang ke negeri akhirat. Sebab perjalanan kita nak ke akhirat panjang, tetapi ada satu perjalanan iaitu di alam barzah. Sebab tu bekal ni, kalau kita balik kampung, bekalan kita pakaian, duit, persiapan kita kereta, dan tuan-tuan juga hendaklah kita pastikan keselamatan daripada segi teknikal yang ada. Okay? Cuma untuk bekalan di hari kemudian setelah kematian, iaitu khairuz zadi taqwa, berbekalkan takwa, keimanan, amalan kepada kita yang kita nak bawa menuju akhirat Allah. Negeri akhirat yang Allah jadikan bersifat kekal abadi. Sebab itu kalau dunia ni satu perjalanan, maknanya akhirat tu persinggahan. Akhirat itu juga tempat sesuatu yang kita akan tempuhi, tetapi menggunakan bekal yang telah kita cari dekat atas dunia. Sebab tu dilarang sama sekali untuk kita minta mati. Berdoa agar segera mati. Sebab bila kita mati, terputus segala amal ibadah kita. Terputus segala amal ibadah kita. Maknanya tak ada lagi perkara-perkara yang membatasi kita untuk membolehkan kita beramal. Sebab tu jangan sesekali kita jadi manusia yang minta segera mati. Melainkan kalau kita dah jamin syurga, melainkan kita dah rasa cukup puas beramal. Tak boleh. Melainkan perkara-perkara yang disebut Nabi, saat itu bolehlah kamu meminta mati. Ada benda-benda yang kita mengaji dulu tentang alam barzah. Sebab tu jangan segera minta mati, bahkan mintalah panjang usia agar dapat baiki diri kita dan juga amalan kita. Kita duduk ke atas dunia ni pun, kalau kita duduk 50 tahun,
Kalau kita duduk 60 tahun, 65 tahun, tak tahu cukup tak cukup bekal kita. Sebab tu dunia ni sebaik-baik tempat untuk mencari bekal. Disebutkan juga, iaitu dunia yang tidak membawa kebaikan kepada seseorang selepas kematiannya. Memang dunia ni kalau kita jadikan sebagai tempat untuk kita tinggal, rugilah. Sebab dunia ni tempat untuk kita meninggal. Kalau meninggal, maka kita akan tinggal. Bukan makna tinggal itu duduk selama-lamanya, akan kita tinggalkan. Biarlah meninggal di dunia. Tinggalkan dunia. Akhirat dapat kebahagiaan. Masyhur disebutkan ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun untuk akhirat. Kebun ni macam mana sifatnya? Ada tanah yang besar, 1 ekar, 2 ekar. Lalu ditanam sedikit demi sedikit. Asir wal asr. Masa yang kita diperuntukkan. Kalau kita buat musangking, berapa lama berlaku penumbuhan musangking tu? Bertahun. Kalau kita buat baja sawit, hari ni tanam, besok kemungkinan tak tumbuh lagi. Mengambil masa yang agak lama. Tak percaya? Tanya Bonda Norini. Dekat belakang rumah dia ada serai. Kat belakang rumahnya ada daun pisang. Kat belakang rumahnya ada daun kunyit. Berapa lama dia buat tu? Bukan tiba-tiba timbul. Makna kebun ni bersifat untuk kita tuai. Sampai satu saat tahunnya, kita akan dapat hasilnya. Hasilnya apa? Kita boleh guna untuk dimakan. Kita boleh guna untuk masak. Tetapi mesti melalui satu perjalanan yang panjang. Kemudiannya mendapat nikmat hasil daripada tanaman. Begitu juga hasil daripada amalan. Besok yang kita dapat adalah pada hari akhirat. Alhamdulillah. Besok Allah tunjuk ni pahala kita. Besok Allah berikan buku pada tangan kanan kita. Masya Allah. Inilah apa yang kita lakukan di atas dunia ni. Masya Allah. Tabarakallah. Rasa seronok. Inilah hasil kerja keras kita. Allah ganjarkan kepada ganjari kita dengan syurga Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak memungkiri janji. Apa yang kamu kerjakan hatta sebesar zarah kebaikan, maka akan masuk kamu dibalah dengan kebaikan. Hatta sebesar zarah yang ada di dalam hati kamu perasaan sombong, tempat kamu adalah neraka. Maka di sini jelas menunjukkan kepada kita sekecil-kecil perbuatan boleh menjerumus kita masuk neraka, boleh menjerumuskan kita masuk ke dalam syurga Allah. Apa yang penting kalau kita berkebun, yang rosak kita buang, kita tanam jadikan baik. Begitulah kehidupan seharian kita. Ada dalam sepanjang kehidupan kita tak baik. Hak tak baik tu buang. Yang baik kita baja semula. Yang tak baik kita baiki semula. Sebab apa? Manusia ini bersifat kullu bani Adam khata'. Mesti buat dosa. Mesti buat silap. Wallahu a'lam. Jelas tak? Banda rahmati Allah yang dikasihi. Maka kebun tu tahu-tahu kita ada kebun. Kita kena jaga. Itu juga diri kita. Kita kena jaga. Kalau kebun disiram air. Kalau kita disiram dengan iman. Disiram dengan akhlak. Disiram dengan ilmu. Disiram dengan perkara-perkara yang membawa manfaat di hari akhirat kemudian. Yang disebutkan oleh masyhur para ulama. Akhirat adalah tempat tinggal yang sebenar. Pasti datang, kekal dan abadi. Kurniaan dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat jauh lebih hebat dan mulia. Serta jauh berbeza dengan apa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la ayat ke-17. Nampak Allah Ta'ala sebut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Macam mana kita boleh kejar satu benda yang tidak kekal?
Macam mana kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kekal, sedangkan ada sesuatu yang diberikan kepada kita adalah perkara-perkara yang membolehkan untuk mendapat secara kekal. Maksud di sini, ada satu hidangan. Hidangan itu mendatangkan kekenyangan kepada kita. Dan hidangan itu mendatangkan manfaat yang panjang kepada kita. Seperti mana makan yang tidak baik dengan makanan yang baik. Makanan tu baik dimakan, cuma tak baik daripada segi kesihatan. Tapi makanan yang kita tengok, ni tak baik, tak berapa sedap, tapi baik pada segi kesihatan. Maka kita akan pilih jangka masa yang pendek, yang penting sedap. Tapi makan yang tadi tu nampak simple, tetapi ia membawa kepada manfaat yang berpanjangan. Di sinilah manusia kena berfikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kalau saya sebut ada seorang pemain bola ni, namanya Cristiano Ronaldo. Kenal? Kekanda Amnira kenal Cristiano Ronaldo? Kenal, Ustaz. Okey, tengok makan dia. Dia is body 38. Hari tahun ni dia 39. Tak tengok dia makan, Ustaz. Tak, tapi fizikal dia tengok very very good. Sebab apa? Orang lain makan nasi, dia makan telur rebus. Menjaga telur rebus dan juga sayur. Orang kata itu makan diet. Tak, this is for body. 38 boleh main bola. Kawan-kawan dia semua 32 dah pencen. Muka berjambang jadi jurulatih. Dia still main bola dan body shape like a 25. Dia ambil yang jangka masa panjang. Ada orang tak apa, makan je apa kita nak makan. Di sinilah manusia tu diajar untuk berfikir. Yang mana lebih baik, yang mana lebih jangka masa panjang ataupun sekejap. Faham? Sebab tu kata ulama, makanlah sesuatu yang halal walaupun ia tidak rasa lazat. Kerana ia mendatangkan sesuatu manfaat, makanan yang baik. Wallahu alam. Tadi ada satu komen. Dia kata, bukan orang Melayu sebab tu tak makan nasi. Dekat hotel dia makan nasi. Sebab tu ada player-player bola sebut dengan dia, aku melihat Cristiano Ronaldo aku malu. Mereka makan dengan makanan hidangan yang lazat. Tapi Cristiano Ronaldo disebut makan telur rebus. Telur rebus ni very very good untuk kita makan. Tapi kalau dia punya kentut, luar biasa baunya. Kadang-kadang jiran turut menghidunya. Wallahu alam. Baik, itu just example. Ambil sesuatu yang memberi manfaat yang besar pada masa akan datang, atau mengambil sesuatu yang tidak yang memberikan manfaat sementara tetapi jangka masanya amat pendek. Lepas tu biarlah kita ambil yang panjang. Jangan ambil terlalu pendek agar kita dapat manfaatkan masa itu dengan amalan. Makna kejar dunia agar manfaatnya akhirat. Ambil dunia yang panjangnya besok dapat guna di akhirat. Ambil dunia sesuatu yang menyenangkan kita di hari akhirat. Itu betul. Ada orang ambil dunia macam dia terus tinggal tak mati-mati. Itu salah. Kita ambil dunia bahawasanya kita tahu kita akan meninggal, maka kita ambil yang perlu saja. Kalau kita sakit, kita tak ambil semua ubat. Kita ambil yang perlu je. Kita nak senang ke akhirat. Sama, kita ambil yang perlu kat dunia yang membawa manfaat di hari akhirat. Wallahu a'lam. Tengok, disebutkan juga pada muka surat 252. Tengok, orang yang selamat di dunia, kebinasaan tidak berlaku melainkan orang yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat. Kebinasaan tidak berlaku melainkan orang yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat dan dilupakan oleh segala keseronokan daripada perjalanannya. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang bermusafir bersama orang ramai di dalam hutan. Dia melihat buah-buahan di dalam hutan tersebut, memakannya dengan penuh selera sehingga dia teringat daripada rombongannya, dia sesat dan diterkam oleh binatang yang buas. Jangan tertipu. Kalau ambil berlebihan, takut-takut dimakan
oleh binatang buas. Hendaknya begini, kebinasan tidak berlaku melainkan orang yang lalaikan oleh dunia daripada akhirat dan dilupakan oleh segala keseronokan dalam perjalanan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dunia ni penuh dengan tipu daya. Seronok dunia ni, macam-macam ada. Tapi seronok lagi di syurga Allah. Syurga Allah, subhanallah. Sama seperti dunia, tidak. Keindahannya luar biasa. Kenikmatannya luar biasa. Walaupun sebab tu kalau kita sendiri tertipu dengan dunia, orang dah berganjak dengan amal ibadah yang baik, orang dah berganjak dengan mencari ilmu, orang dah berganjak dengan belajar sungguh-sungguh mendalami agama, kita masih ditakat mencari kesenangan dunia, tak mengaji agama, tak beribadah, tak tahu jalan yang kita nak know. Tentang ada orang dia duduk kat dunia ni, dia tak tahu tujuan hidup dia. Dia tak tahu apa dia nak buat. Dia tak tahu keadaannya, dia siapa, dirinya bagaimana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah kali dia buat kerja, dia cari kerja, cari dunia, lah dia mati. Masuk dalam kubur baru sedar diri. Rupanya dunia ni adalah sementara. Hak ni satu benda yang rugi, tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tersebutlah. Tuan-tuan, betul. Ada orang begitu. Siang dunia, malam dunia. Tengah hari dunia, seolah-olah dia tak mati. Lah kali terjerat dengan dunia. Tiba-tiba mati. Tak bawa apa-apa. Maksudnya adalah satu benda yang rugi bila mati tak bawa apa-apa bekalan. Hanya tertipu dengan dunia. Mati orang kata apa? Mati kering gitu saja. Macam disebutkan ulama tadi. Ada satu kumpulan, dia pergi kumpulan tu dah pergi, dia turut makan lagi. Dia dah terpisah dengan satu kumpulan yang dapat membawa dia keluar daripada hutan. Lalu tertipu dengan buah-buahan, tertipu dengan kenakan yang dia makan, ditirkam oleh dengan binatang yang buas. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Mali walid dunya, ma'ana wad dunya, innama mathali wa masalud dunya kamasali rakibin, dhalla tahta syajarati summa raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini bagiku? Apakah urusanku dengan dunia? Apalah artinya dunia ini bagiku? Apakah urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini adalah seperti pemandu tunggangan yang berteduh di bawah pokok, sekejap je berhenti, kemudian pergi dan meninggalkannya. Apa artinya dunia ini bagiku? Apakah urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ni adalah seperti pemandu tunggangan yang berteduh di bawah pokok. Tunggangan yang berteduh di bawah pokok, rehat kejap, kemudian pergi. Kenapa dia berteduh? Sebab nak rehat sat, singgah sat. Apa yang dapat saat rehat? Ketenangan. Tuan-tuan, bila duduk bawah pokok, dapat tenang, dapat rehat, dapat energi, kemudian jalan balik. Begitulah dunia. Tapi akhirat kekal. Dekat dunia, ambil apa yang perlu. Akhirat adalah dia punya hasil. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Wallahi, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yammi wal yanzur bima tarji. Demi Allah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang daripada kamu meletakkan jarinya, Yahya, beliau mensyaratkan jari telunjuknya ke laut, lalu lihatlah apa yang dibawa jarinya itu. Riwayat Muslim. Seperti salah seorang daripada kamu meletakkan jarinya, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke laut, lalu lihatlah apa yang dibawa jarinya itu. Tak bawa apa-apa, stay dekat situ saja. Demi Allah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang daripada kamu meletakkan jarinya, telunjuknya ke laut, lalu lihatlah apa yang dibawa jari itu. Tengok, kalau terletak dekat laut, air laut tu tak gerak, tapi jari kita tetap di situ, tak bergerak. Dia tinggalkan kita. Air laut tu tetap mengalir. Dia duduk situ saja.
tak bergerak. Dia akan ditinggalkan. Dia tak bawa sekali. Tetapi akhirat, tempat duduknya kita kekal di situ sama sekali. Kalau air tu dia mengalir, air laut tu dia mengalir, dia ke sana, dia gerak, kita tak gerak-gerak. Sebab di situlah tempat kita kalau terlalu mengharapkan dunia. Tinggal kita. Akhirat tinggal terus. Dia berjalan saja. Wallahu a'lam. Tuan rahmati Allah. Lepas tu kalau kita nampak benda bergerak, kejarlah. Kan, kalau air laut tu bergerak, kita duduk tunjuk isyarat gitu, tak gerak. Kita duduk ke air laut tu, kita gerak. Gitulah kita cara untuk mendapatkan akhirat. Dia tak boleh duduk saja. Kalau duduk saja, debat dunia saja, cari dunia saja, ia satu benda yang rugi. Mesti cari akhirat. Akhirat ni tempat yang kekal bahagia. InsyaAllah. Keadaan orang yang ditipu oleh syaitan iaitu maghrur. Ketahuilah, sesiapa yang beranggapan walaupun badannya berlumuran dengan dunia, tetapi hatinya tetap kosong dan bersih daripadanya, dia sebenarnya telah ditipu syaitan. Disebut sebagai maghrur. Apa dia? Walaupun badannya berlumuran dengan dunia, tetapi hatinya tetap kosong dan bersih daripadanya, dia sebenarnya telah ditipu syaitan. Maghrur. Maghrur ni maksudnya tipu daya syaitan. Dia, badan dia ni mencari dunia, tetapi hatinya kosong dan bersih daripada dunia. Seolah-olah dia kata, dunia ni tiada dalam hatiku. Dunia ni, hati aku ni tak ada benda-benda dunia. Tapi sebenarnya, dia tak ada benda tu. Maksud dia apa? Dia tinggalkan seolah-olah dunia ni tiada apa-apa. Sedangkan disebutkan dunia ni adalah kebun akhirat. Dia tinggal semua dunia, tak nak dunia. Kita jangan tinggal, ambil. Kalau kita tak ambil, rugi. Dan kita kata, bahasanya hati dia kosong dan bersih daripada dunia. Sebenarnya dia ditipu oleh syaitan yang disebut sebagai maghrur. Kenapa? Dia seolah-olah tinggalkan dunia. Orang yang baik itu, orang yang cerdik itu, bukanlah dia tinggalkan dunia, tapi dia ambil akhirat. Bukanlah orang cerdik itu kerja akhirat, dia tinggal dunia. Tetapi orang yang cerdik itu, kata Nabi, dia ambil akhirat, dunia pun dia ambil. Segala agar yang mana boleh diambil agar mencetuskan satu keadaan menguntungkan dia pada hari akhirat. Tengok tu, orang yang cerdik. Bukan tinggal dunia, ambil akhirat. Bukan ambil akhirat, tinggal dunia. Tapi ambil akhirat, bawa dunia tu sekali yang mana boleh. Agar senang di hari akhirat. Dia kata, saya tak letak dunia. Dunia ni kosong. Tak ada apa-apa langsung. Takut-takut kita ditipu daya oleh syaitan. Sekarang dunia ni kebun. Ada kepentingannya. Bukan tiada kepentingan. Ambil apa yang Allah jadikan. Tapi jangan kamu berlebih-lebihan sampai kamu menyebabkan dunia ni adalah satu matlamat. Tidak. Itu salah. Dunia menjadikan matlamat susah. Akhirat tu betul. Tapi dunia ni jadikan tepat untuk mencapai matlamat. Itu betul. Wallahu a'lam. Dan dunia akhirat, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT. Kita cari dunia, takut akhirat tertinggal. Kalau kita cari akhirat, dunia ikut sekali. Tapi jangan kita cari akhirat seolah-olah kita terus tak ambil apa daripada bahagian dunia. Tak boleh. Sebab dunia ni kebun. Ambillah. Maksud saya, janganlah kita cari akhirat sampai mengabaikan apa yang Allah ciptakan dunia ni untuk kita cari apa yang kita nak cari. Jangan cari akhirat sampai tak ada masa langsung untuk kita hidup sebagai seorang manusia. Kan? Kita ada juga masa-masa tertentu. Taklah disuruh sepanjang masa baca Quran, sepanjang masa berzikir. Tak disuruh sampai begitu sekali. Mesti ada masa kita. Dengan riadah, dengan silaturahim, mesti ada kehidupan human sebagai seorang manusia di atas dunia. Takkan setiap masa. Tengok, kita ada kenduri kahwin, kita ada reunion, kita ada jamuan, kita ada sekolah. Maknanya kehidupan-kehidupan tu kita sebagai manusia ambil. Tapi jangan sampai akhirat terabaikan. Ambil. Sebab di situ ada pahala. Kalau kita ada dalam satu majlis, kita ambil yang membawa keuntungan akhirat adalah silaturahim. Itu panjang sampai akhirat. Ambil yang mana boleh.
Jangan ambil akhirat terus tinggal dunia. Ada orang kerja akhirat, ini semua dunia. Jomlah kita pergi minum kat kedai dunia. Itu semua dunia belaka. Tentang bila kita pakai kereta kan, cantik betul lah kereta tu. Kalau dapat pun seronok. Kita nak beli kereta yang lebih baik. Kan Nabi sebut antara bahagianya nikmat adalah mempunyai kenderaan yang selesa. Kita pun beli kenderaan selesa. Kita pun datang kat member kita. Kau beli kereta mahal-mahal, baru-baru ni apa. Ini semua dunia. Dunia belaka. Tak boleh lah macam tu. Bawa anak-anak pergi shopping. Bawa anak-anak beli pakaian cuti. Ini dunia share. Ini dunia. Itu teruk sangat tu. Kan? Allah memberikan kita akal untuk berfikir. Maksudnya nak melihat keindahan, kecantikan pun tidak menjadi masalah. Kerana datangnya ciptaan daripada Allah Ta'ala. Itu saja. Kadang bersemak dunia ni semua dunia. Tak boleh dunia. Kita semua akhirat. Tak ada lah. Ambil sebahagian daripada dunia. Kan? Kadang-kadang benda ni kena ambil untuk kita dakwah. Tak boleh kita tinggal semua. Macam kita baiki motor. Macam kita bawa motor. Macam saya ada satu motor besar. Ambil motor besar. Saya ada motor besar satu. So bila dalam ceramah kita cerita kita ada motor besar. Supaya tarik minat ke orang. Macam kita ada motor besar, kita boleh bawa motor besar. Itu semua dunia. Motor besar dunia. Motor yang cantik dunia. Semua dunia. Tapi janganlah sampai tak ambil. Ambillah sekadar yang mampu. Kan? Ini tidak semua dunia. Cerita cara dia tu. Memanfaatkan dunia. Guna dunia. Tapi pastikan kebaikan itu adalah untuk akhirat. Baik. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara untuk menuju ke negeri akhirat ila li Syafi'i rahimahullah ma laka tuksiru min imsakil asa walasta bidu'ifin qala ya'tazakkaru anni musafir. Seseorang bertanya pada Imam Syafi'i, mengapa Tuan selalu membawa tongkat sedangkan Tuan bukanlah orang yang lemah? Beliau menjawab, supaya aku selalu ingat yang aku adalah seorang musafir menuju negeri akhirat. Jangan terlalu gah ke atas dunia. Sedangkan Imam Syafi'i pakai tongkat, supaya aku selalu ingat yang aku adalah seorang musafir menuju negeri akhirat. Perbuatan Imam Syafi'i membawa tongkat. Sedangkan Tuan bukan lemah, supaya Imam Syafi'i selalu ingat yang aku adalah seorang musafir. Tongkat tu menunjukkan kepada kita ni takkan duduk lama dekat atas dunia. Perbuatan membawa tongkat tu menunjukkan kepada kita dunia ni persinggahan. Lama-lama kita akan jadi tua. Bila tua kita akan mati. Bukan lemah, tapi nak menunjukkan dunia ni bukan tempat untuk kekal selama-lamanya. Suatu hari nanti tongkat ni yang dipakai ni nanti bila dah tua nanti lama kelamaan mengingatkan kita ni adalah seorang musafir. Keadaan yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ada orang bawa tongkat. Kenapa Imam Syafi'i bawa tongkat? Tuan bukan lemah. Menunjukkan aku seorang musafir. Musafir ni menunjukkan aku ni perjalanan menuju ke suatu tempat iaitu di negeri akhirat. Selalu memerlukan kudrat, selalu teringat tentang sesuatu perjalanan yang panjang. Aku ni manusia, ada kalanya aku ni akan lemah, tidak sentiasa kuat. Sebab aku ni adalah dalam perjalanan, bukan aku sudah kekal. Maka aku kena berjalan terus sampai suatu hari aku duduk di satu tempat yang bahagia di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Tentang rahmati Allah. Imam Al-Haddad menyebutkan antara sifat-sifat yang membinasakan lagi ialah sifat maghrur, tertipu atau terperdaya. Berarti hurur ialah apabila seseorang itu mengelirukan sesuatu perkara pada diri sendiri dan menggambarkan bertentangan dengan keadaan yang sebenar. Sebabnya ialah kerana mata hatinya terlalu lemah dalam selok-belok agama dan pengertian terlalu cetek dengan hakikat-hakikatnya. Di samping itu, dia tidak mengetahui tentang bencana-bencana yang merosakkan amalan serta tipu daya syaitan.
disebut sebagai talbis iblis. Syaitan ni macam-macam. Kadang kita yang terlalu mencari akhirat pun dia boleh tipu. Kadang-kadang kita terlalu mencari dunia pun boleh tertipu. Tipu daya itu ada. Dan di samping itu dia pun tidak mengetahui tentang bencana-bencana yang merosakkan amalan serta tipu daya syaitan disebabkan dirinya telah ditunggangkan oleh kehendak hawa nafsu. Kita kena lawan hawa nafsu ni. Jangan terlalu mengikutnya. Dia telah menyerahkanlah kepada semua penunjuk dan tipu daya syaitan. Ini paling bahaya. Kalau buka dalam kitab Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, jangan tertipu daya dengan syaitan. Tuan-tuan. Tipu daya tu maksud dia apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seolah-olah dia meninggalkan dunia. Sedangkan di luarnya masih berlumuran dengan dunia. Masih inginkan dunia. Meninggalkan dunia seolah-olah dia saja yang mencari akhiratnya. Ingatnya, satu kataan yang disebutkan oleh ulama di dalam sebuah kitab, syaitan ini tidak dapat menipu kita dalam kejahatan, syaitan akan menipu kita dalam kebaikan. Dia tak dapat menipu seseorang itu dalam mencari dunia. Untuk cintakan dunia, dia tipu seseorang itu beramal untuk dapatkan dunia. Ini paling bahaya. Faham? Kan? Dia tak dapat tipu orang tu dengan telunjuk hawa nafsu. Tak dapat menipu orang tu dengan cinta pada dunia. Tetapi dia dapat menipu seseorang itu dalam kebaikan. Beramal tetapi inginkan dunia. Beramal tetapi ingin pujian manusia. Beramal tetapi inginkan keduniaan. Bahaya ni. Ini tipu daya iblis yang terdapat dalam satu ayat daripada ulama yang menyebutkannya dalam tafsirannya. Sebab tu iblis ni kalau tak dapat tipu kita dalam keburukan, dia tipu kita dalam kebaikan. Dia suruh kita cari dunia, kita dapat hindarkan. Saat kita beramal, dia usik pula amal kita agar amal itu digunakan untuk kesenangan dunia. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya tertipu kita. Kita jihad, tunjuk orang supaya kita berani. Kita sedekah supaya orang nampak kita pemurah. Kita belajar supaya kita nak nampak wara' alim. Kita mengajar agama sebab nak kaut keuntungan dunia. Akhirnya kita tertipu daya, masuklah kita di dalam neraka Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan hamba-Nya tentang bahaya urutnya dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzin Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqa wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai umat manusia, kata Allah, sungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia. Dan janganlah sekali-sekali seorang penipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Tentang kemewahan dunia ni bagus. Mencari dunia dengan kemewahan ni bukanlah dilarang secara mutlak. Tetapi sampai kamu lupa adanya akhirat. Dan jangan sekali-sekali seorang penipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Jaminan Allah, janji Allah. Jangan kamu diperdayakan. Kadang-kadang kita begitulah. Terlalu percaya dengan jaminan-jaminan lain selain daripada Allah Ta'ala. Ada kalanya syaitan itu membisikkan hati, mengatakan sekian, lalu kita mula meninggalkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Bisikan ini bahaya. Seseorang penipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Dia menceritakan, menghasut kamu agar kamu ada rasa sangsi dengan apa yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi al-haqqa. Innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah itu benar, tak ada yang tipu. Jangan kamu terperdaya dengan hasutan syaitan. Jangan kamu terperdaya dengan janji-janji manis iblis, laknatullah. Sebab mereka kamu terperdaya, maka termasuklah dalam kamu orang yang rugi. Firman Allah Ta'ala sebut lain juga. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini
sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa yang mereka lakukan. Orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan ini sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa yang mereka lakukan. Sebab itu apa yang kita lakukan kadang-kala perlu panduan. Panduannya apa? Adalah Al-Quran. Jangan kita buat satu benda, betul lah aku buat ni. Sekarang ni aku bangun pagi begini. Aku pergi kerja, cari rezeki. Bila balik rezeki, balik-balik jumpa anak. Lepas bagi apa? Bagi makan kat anak, gurau-gurau dengan anak, tidur. Aku buat benda ni betul lah. Seolah-olah mereka rasa usaha yang mereka buat ni, tuan-tuan dirahmati Allah, terlalu apa yang mereka buat tiada panduan dan mereka rasa mereka betul. Tuan-tuan, hidup kita zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada orang tenggelam dengan dunia. Macam mana? Pagi dia keluar, pergi kerja. Balik daripada rumah, dia jumpa anak-anak. Dia langsung tak ingat akhirat. Solat dia tak buat. Sedekah dia tak mau tahu. Puasa dia puasa. Tapi puasa seperti itu saja. Sebab bulan puasa. Matlamat puasa tu tak tahu. Sebab tu pentingnya ilmu. Jangan jadi sebahagian seperti mereka yang ditipu dengan kehidupan dunia. Bahaya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita mesti ada panduan dalam hidup. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Maka kita kena jadi orang yang mengetahui apa matlamat kita hidup. Janganlah kita tertipu dengan dunia. Dan kita merasa apa yang kita buat betul. Cantik. Yang betul itu apa? Bila mana kita ikut Quran. Allah pandu kita guna Quran. Macam mana nak hidup. Islam, the way of life. Cara nak hidup tu macam mana? Bagaimana nak dapat berkat hidup? Macam mana nak hiasi hidup? Apakah sebaik perhiasan? Apakah sebenarnya dunia? Semua Allah sebut dalam Quran. Tapi kita memalingkan diri kita daripada mengetahui apa yang Allah ceritakan. Lalu termasuklah mereka-mereka yang merasakan mereka itu betul dengan perbuatan mereka. Betul lah. Tengok, hidup aku senang. Apa yang aku buat ni betul. Sampai mengenepikan apa yang Allah suruh dalam Quran. Inilah manusia-manusia yang rugi. Dan disebutkan di dalam firman-Nya, yunadunahum ala nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum warratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi ghurur. Mereka yang munafik menyeru orang beriman, bukankah kami bersama kamu dahulu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dan kamu menunggu-nunggu kebinasaan kami. Dan kamu ragu-ragu serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong. Sehingga datang ketetapan Allah dan kamu pula diperdaya oleh bisikan syaitan dengan pengampunan dosa. Syaitan ni menipu daya kita, ikut dia. Dia kata tak apa, nanti taubat. Ikut dia. Tak usah belajar. Nanti dah tua baru belajar agama. Lah kita mati pada usia yang tak sampai tua. Sebab tu dunia ni, syaitan ajak kita. Tinggalkan akhirat, cari dunia. Dengan tipu hurur yang disebutkan ulama tadi. Cari dunia, tak apa. Allah ni maha pengampun. Buatlah dosa macam mana pun. Zina, minum arak. Kan Allah ni maha taubat. Allah terima taubat. Besok kalau kau dah buat maksiat nanti, kau taubatlah. Tipu. Lah kali termatinya dia dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik, kan. Kadang-kadang kita ni banyak tertipu. Bila syaitan tu kata apa? Ikutlah. Tak apa, buat dulu maksiat. Masih muda. Buatlah dulu. Tak ada apa yang meragukan. Buat je. Buatlah, jangan rasa apa-apa buat je. Sebab kita masih muda, tak perlu taubat. Besok tu taubat. Buat pergi masjid. Buat apa mengaji agama, buat apa duduk majlis ilmu. Kan muda lagi. Tua-tua besok baru duduk. Tua-tua besok baru mengaji agama. Sekali tak sampai tua mati. Jahil. Tak sampai tua dah mati. Tak cukup amal. Yang perjalanan panjang di akhirat. Semua tipu daya talbisu iblis.
iaitu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan kepada ulama ada, pada masyarakat awam ada, kepada pemimpin ada, na'uzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada tipu daya tersebut. Wallahu a'lam. Daripada Sayyidina Shaddad bin Aus daripada Nabi SAW bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Disebutkan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi SAW, orang yang akalnya cerdas adalah mencela nafsunya, iaitu melakukan muhasabah diri di dunia dan berbuat untuk hidup setelah mati. Tengok, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang akalnya cerdas adalah orang yang mencela nafsunya, iaitu dengan melakukan muhasabah diri di dunia dan berbuat untuk hidup setelah mati. Sedangkan orang yang akalnya lemah adalah yang mengikut dorongan hawa nafsunya dan berangan-angan kosong terhadap Allah. Ni orang yang cerdik, berbuat sesuatu untuk hidup setelah mati. Dan orang-orang yang mencela hawa nafsunya adalah selalu bermuhasabah diri. Tapi orang yang lemah akalnya ikut dorongan hawa nafsu dan angan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berangan mencari dunia, angan-angan kosong. Hanya memikirkan satu benda yang belum pasti dapat. Sedangkan akhirat itu dengan amal pasti akan dapat. Tapi mereka yang akal lemah menyimpan impian yang besar, angan-angan kosong terhadap Allah, tetapi mereka terlalu menunjuk kepada hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Dan tengok pada nota kaki 263, nanti kita akan sambung apa yang dikata oleh Hasan Basri. Dalam riwayat lain tetapi hampir sama, Sayyidina Ali berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Apa yang halal di dunia menjadi sebab untuk dihisab, diperiksa pada hari kiamat. Dan apa yang haram menjadi sebab untuk diseksa dengan api neraka. Benda yang halal Allah hisab di hari akhirat. Yang tak pakai, yang disimpan, apa yang guna, rezeki kita mana kita dapat, apa yang kita gunakan, untuk apa, semua Allah akan tanya. Benda yang halal. Tetapi benda yang haram menjadi sebab untuk diseksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat 255 pada nota kaki daripada Himam Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi. Ada persoalan daripada ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh menjawab sekiranya ada persoalan. Dipersilakan. Semua senyap lah hari ni. Okey tak okey ni? Terkejut. Okey, Ustaz. Terkejut, Ustaz. Daripada pagi sampai ke petang, Ustaz. Terkejut apa tu? Semua tentang hisab ni. Oh ya ke? Patutlah senyap. Pergi tadi belajar hadis macam tu juga akan ditanya setiap masa saat esok akan ditanya dah terkedu. Patutlah banyak merenung ni. Betul. Dunia ni tipu daya semata-mata. Ustaz, Ya. Kalaulah kita ni terlampau menolak dunia dan mengambil akhirat, adakah itu yang dikatakan, yang dinamakan kufur nikmat? Betul. Bukan kata kufur nikmat. So, Apa yang jadikan dunia ni ambil. Ada bahagian-bahagian yang perlu diambil. Bukan maknanya kita menolak sepenuhnya. Tak kan? boleh. Jangan menolak semuanya kan. Boleh tu kalau kita kata seimbangkan dunia dan akhirat, tak boleh? Ataupun kita kata lebihkan akhirat, kurangkan dunia, macam tu? Bukan. Kalau Ada boleh orang kita jawab tadi Ustaz, dia seimbangkan dunia dan akhirat tadi. Macam tu. boleh seimbang. Akhirat. Boleh kan? Dunia tak boleh seimbang. Kita mesti kejar akhirat lebih. Dunia Lebihkan kita akhirat. Dunia lebihkan. akan ditinggalkan. Sebab akhirat ni bila kita kejar, kita sedang mengejar rahmat Allah. Kita kejar akhirat, kita sedang kejar redha Allah. Bila kita dapat rahmat dan redha, dunia ni kita punya. Dunia ni kita akan dapat asbab daripada rahmat dan redha daripada Allah.
Kenapa kita kejar akhirat? Kita sedang mengejar cinta Allah. Kita sedang mengejar janji Allah. Kita kejar akhirat dengan melakukan banyak amalan. Itu betul. Jadi kalau kita tinggalkan dunia, takkan setiap masa baca Quran, setiap masa zikir, ada masa-masanya. Tetapi bukan disuruh setiap masa. Sebab ibadah tu bukan merangkumi hanya zikir dan salat. Kan? Banyak perkara-perkara lain juga sebagai ibadah. Kita pergi bercuti, melihat kecantikan Allah Ta'ala. Ya Allah jadikan di dunia. Alhamdulillah. Itu juga satu kebaikan. Wallahu'alam. Jelas nak? Tuan rahmati Allah. Kasih Ustaz. Apa yang ada kita ambil. Tapi jangan terlalu taksub dengan dunia. Takut-takut kita ditenggelami dengan cinta dunia. Lama-lama kita dipesongkan oleh iblis agar melupakan akhirat. Lama kelamaan terpesonglah kita daripada golongan yang sebaik-baik golongan. Dah elok dah faham. Lepas tu kita kata faham agama, cerdik agama, insya-Allah dapat jaga diri. Bila tak cerdik agama, tak faham agama, jauhlah diri kita menyimpang. Faham? Bila dah jauh diri kita menyimpang ni masalah ni. Kita nak balik pada asal ni tu susah. Sebab tu syaitan ni paling tak suka anak muda mengaji agama. Antara cara-cara dia adalah jauhkan anak muda ni daripada ulama. Inilah orang Yahudi punya teknik. Jauhkan daripada ulama-ulama tuan-tuan guru, dalam kelamaan ditipu anak muda tu. Sebab tu dekat Masjid Surau susah nak cari anak muda dengar majlis ilmu. Banyak kau orang tua. Sebab apa? Ni cara nak rosakkan anak muda. Jauhkan mereka daripada ulama supaya mereka ni dunia fikir. Tengok anak-anak muda kalau bersembang, susah nak bersembang bab akhirat. Semua dunia. Sembang, ni motor, kereta, ni. Bukan salah sebab memang tu bahagian mereka dunia. Tapi mereka lupa nak cari akhirat, duduk majlis ilmu sekejap. Kita boleh sembang kat kedai makan mesti sembang. Kau ingat tak? Kau ingat tu? Tapi kat mana nak cari agama? Iaitu dekat majlis ilmu. Itu saja. Wallahu'alam. Terima kasih. Ustaz. Salam. Ada kena zina. Senyap je. Bertafakur. Tak ada, sikit perkongsian Ustaz. Seronok perkongsian petang ni. Alhamdulillah. Sebab betul lah tu. Dunia tak boleh tinggal sebenarnya sebab jalan akhirat tu di dunia. Jalan nak ke akhirat tu tak ada lah ke akhirat nanti. So macam Ustaz kata tadi lah. Bila macam anak muda yang ada motosikal kan. Nak jadikan motosikal tu akhirat. Boleh je grup tu bawa ke masjid. Perjalanan motosikal. Benda tu boleh. Macam Bunda Ann kata kita bercuti kan Ustaz cakap tadi. Dengan keluarga semua boleh jadi ibadah kat situ. Kalau berbeza bercuti yang dalam keadaan yang tak menutup aurat dengan menutup aurat. So kat situ dah nampak dah macam mana nak mengisi perjalanan dunia tu untuk jadi manfaat akhirat insyaAllah. Saya pun tak jadi masalah. Sebab kita keluar. Kita keluar tu kita bercuti. Contoh kita pergi Langkawi, kita pergi dekat Kuantan kan. Kita pergi The Lost World Tambun di Ipoh contohnya. Kan. Kita akan tengok kecantikan, kita akan tengok keindahan, keseronokan yang kita tengok. Itu bukan saja-saja. Kan. Tapi bila tempat tu menjadikan kita lupa akhirat. Macam kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin ni wajib pergi. Tapi bila ada benda yang larut, maka hendaklah kita tinggalkan. Ada tempat-tempat kat dunia ni kita boleh pergi. Ada tempat yang kita tak boleh pergi. Kalau benda tu terlalu larut, hendaklah kita tinggalkan. Itu lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Matlamat tu kena ada. Matlamat tu ada. Dunia tu tak cari. Akhirat tu tetap juga kita cari. Tapi maksud di sini, kejar akhirat jangan dunia tinggal. Seimbangkan. Tapi akhirat mesti the first one. The first one. Jangan pula kita sama level dengan dunia sebab dunia kita tinggal. Tapi dalam bab ibadah, akhirat kita kena lebihkan. Itu saja. Ya? Dan apa-apa juga kita beribadah sekali, kita cerita ke anak kita. Dalam kita musafir. Musafir ni Nabi sebut, doanya mustajab. Musafir ni ada keringanan ruksah, dia boleh jamak. Itu kan ibadah. Kan? Kita cerita. Mak, nanti anak kita tanya jamak ni berapa perjalanan, berapa marhalah? 81. Ada yang kata 90. Maka itu juga satu ibadah. Faham? Kalau dalam perjalanan macam-macam tu boleh cerita. Cuba tengok
Allah jadikan gunung. Maknanya dalam setiap apa perjalanan kita dekat dunia ni, menjadikan destinasi ibadah kita, menjadikan destinasi akhirat, maka di situ tersimpul banyak perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas pada petang ni. InsyaAllah. Nanti Ada lagi tersambung. tak yang nak tanya soalan? Silakan. Dia orang tak nak, dia orang lapar. Dah 6.15 Ustaz. Oh, yalah, biasa. Dia orang Ramai lapar. lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Ada Sebab lagi yang nak bertanya? Silakan. Okay, baik. Semua dah Baik, kita, faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Okey lagi lah, nak pun. tanya soalan? Tak ada. Dia orang semua lapar. Kira ke Ustaz? Tak lapar ke? Saya pun lapar nak pergi pasar malam. Kau lapar Ustaz, Ustaz yang lapar tu. Hujan lebat sangat. Oh, ya ke? Kat mana Terengganu? Ya salah nak jumpa anak lagu ni lah. So, Tam-tam. nak tutup ke tak? Nak tutup ke? Sila, sila tutup. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Bila asar kita berjalan lancar dengan qalbun salim, penawar bagi hati. Masya Allah, hari Tuhan yang barakah. Ustaz dari pagi sampai petang, pengajian hari ini berkisah dengan nikmat Tuhan. Berkisah tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Dunia adalah kebun untuk akhirat. Semua amal kebaikan dunia akan mendapat hasilnya di akhirat nanti. Kejarlah dunia untuk menyenangkan hari akhirat. Sebaik-baik bekalan akhirat adalah bertakwa. Dunia ini adalah sementara. Moga kita semua tidak terlalai dan tidak tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Moga syarah Ustaz petang ini menjadi ibadah kepada semua jemaah. Menjadi peringatan yang berfaedah. Menjadi kesan di hati yang hidup ini hanya sementara. Dunia ini pinjaman semata-mata. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemar Nur Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon untuk buat sedikit hebahan kuliah untuk malam ni Ustaz. Pada jam 8 malam kita ada bersama Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan pengajian berkitab Syarah Matan Ummul Barahim jilid 2. InsyaAllah lepas tu kita dah tak ada kuliah hasilnya insyaAllah. Dengan itu, bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.